Sebab itu antara sunnah Nabi, sebelum solat, baca beberapa Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu. Kan Nabi bila Anas bin Malik ditanya Rasulullah, maksud selepas sahur Rasulullah buat apa? Baca lebih kurang 50 ayat. Lebih kurang 10 minit. Itu yang boleh tahu jarak waktu imsak tu antaranya. Sebab apa? Apa yang kita baca, contohlah kalau kita nak ubah betul solat kita, nak dapat solat berkualiti, solat yang tenang, solat yang ada nilai, solat yang boleh mengubah diri kita, yang boleh ubah hidup kita, yang boleh ubah rezeki kita, yang boleh ubah hubungan kita dengan suami isteri, yang boleh ubah anak-anak kita, mesti bermula daripada solat yang berkualiti. Siapa yang ubah solat, Allah akan ubah sekeliling dia. Hadis Nabi kan, Nabi sebut, Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu perlukan sesuatu, nak sesuatu, minta saja dengan Allah. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat ini tiang agama dan tiang kehidupan. Adin maksud juga tiang kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan solat, aqamaha ni kena faham, bukan solat saja-saja ni. Faqad aqamaddin, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidupnya. Waman taraka, siapa tinggalkan solat, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidup dia. Runtuhkan kehidupan dia suami isteri, dia sedang runtuhkan kehidupan anak-anak, dia sedang rosakkan rezeki dia, dia ada kaitan semua. Adin ni masuk agama dan juga kehidupan. Tuan-tuan, saya sebelum berhenti kerja, dulu saya kerja di JAKIM, Jabatan Agama, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Kerja saya tak boleh lari. Kalau tuan-tuan hari-hari orang cerita masalah, tuan-tuan lari tak? Siapa sanggup? Kalau hari-hari lah orang ketuk pintu rumah kan, ada masalah ni, esok datang lagi. Hari ketiga saya rasa kunci pintu kerik-kerik duduk dalam rumah, padahal ada dalam rumah tu. Tapi masa tu sebab Allah bagi amanah tugas, satu hari 4, 5, 6 kes. Orang lelaki pun datang mengadu apa semua. Tapi masa tu Allah bagi saya ilmu ekspres tentang masalah manusia, masalah suami isteri, masalah anak, masalah rezeki. Dan saya niat saya sebab tu bila orang datang, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Nanti kita pasu tutup, saya kata apa yang saya cakap, ilham daripada Allah. Memang minta petunjuk pada Allah sebab lain kes, lain kaedah dia. Dan saya kata sangat penting pertolongan Allah nak buka pintu hati bila orang ni dengar. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kami buat kajian, punca masalah rumah tangga, masalah manusia, masalah kehidupan. Sebab kita buat statistik daripada soal sidik, dia orang akan jawab. Punca utama solat. Punca utama solat. Maka ubatnya juga solat. Orang Islam tak nampak macam mana kaitan solat boleh selesaikan masalah rumah tangga. Dan bagaimana sebab solat, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah rezeki. Tapi bila kita jelaskan betul-betul kaitannya, sebenarnya bunlah je. Contoh, Ustazah, isteri saya ni tak hormat saya, dia suka maki hamun. Saya pun baca mesej, maki hamun sungguh-sungguh ni bukan tahap biasa ni. Hei setan, kau tak erti nak balik ke? Bukan saya reka, tuan-tuan rasa berapa lama boleh bertahan? Lepas tu Ustazah baca lagi mesej lain. Hei babi, kau nak balik ke berapa ni? Oh, panggilan manja. Manja tak? Yelah kalau hei babi, kan manja tu. Saya kan terkejut. Saya kata, ush dahsyat tuan, dahsyat ni. Lepas tu saya telefon isi dia sebab nak buat temu janji apa kan. Saya ingat esok memang saya terus telefon. Lepas tu, puan, kenapa ni? Puan tahu tak berdosa ni, puan sebut macam ni, panggil suami macam ni. Dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana Ustazah? Oh, saya tu kan dengar jawapan dia tu, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum. Saya kata, tak apa puan, nanti ya kita ni. Saya pun kata, cik, saya pun bincang dengan suami. Saya kata, saya tanya, minta maaf saya nak tanya cik, semayang cik macam mana? Mesti cek solat. Lain perunding cara, lain kaunselor, lain kaedah. Tapi saya sebab dah buat kajian, buat tu, pasu baca. Ya Allah, memang mesti ada kaitan dengan solat. Dan banyak testimoni klien, dia ubah solat, dia baiki solat, masalah selesai. Subhanallah, saya bukan cakap tipu tuan-tuan. Hari Jumaat yang mulia, itu himpunan testimoni daripada kes-kes klien saya. Saya mesti tegur, cek solat je. Sebab cerita-cerita lain, nak cerita punca apa semua kita boleh himpun, kaedah tip, kaedah ni. Tapi yang terbaik, subhanallah, Allah dah bagi instrumen yang terbaik sebenarnya solat.
Lepas tu dia kata, kadang semayang Ustazah, kadang tak semayang. Dah tengah masalah susah hati macam ni, semayang tak khusyuk, baik tak payah semayang. Oh, ramai. Dan paling tinggi statistik, yang paling tinggi yang tak solat adalah orang lelaki, suami. Isteri kadang tu masalah macam mana, saya tak tinggal semayang tapi suami saya susah nak semayang. Paling takut. Dan hari ni pun remaja lelaki lebih ramai tak solat berbanding remaja perempuan. Orang perempuan ni ada rasa takut, ada rasa risau, ada rasa bersalah. Orang lelaki tak semayang tak rasa bersalah, selamba, makan, senyum macam orang beriman je kan. Bukan kita nilai apa. Dan saya tahu insya-Allah tuan-tuan semua orang jaga solat dan sebagainya, insya-Allah. Kita pun orang perempuan jaga solat. Tapi orang perempuan tolonglah jaga. Solat jaga, tapi tak jaga syarat sah solat. Kita ada syarat wajib solat, syarat sah solat. Ini dua ni sebelum solat kena settle. Syarat sah solat, syarat wajib solat, semua wajib solat ni. Islam, balik, mubayyiz, berakal, suci daripada hadas. 5. Kemudian syarat sah solat, ia mesti dipastikan sebelum solat. Pertama, beraurat, wajib. Aurat settle. Jangan kes semayang tu, jangan kes semayang tu kain singkat bila sujud nampak. Lepas tu katakan tak sengaja. Dah tahu kain singkat sebelum semayang, kira sengaja. Lepas tu mulalah dia duduk pijak kain tu kat belakang. Bila sujud belakang tu, gebah dia tolak. Padahal dia tahu sebelum semayang lagi, kemungkinan untuk aurat terdedah tu memang akan nampak. Jadi dia awal-awal lagi tak jaga bab aurat. Aurat solat sama aurat di luar solat. Sebab itu kalau kita nak tahu aurat kita, pakaian kita sekarang menepati syarat ke tidak, cukup tak syarat nak semayang? Cukup tak syarat nak semayang dengan pakaian yang kita pakai? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kaki juga kalau nampak waktu solat tak sah, maka kaki juga wajib. Mazhab Syafi'i wajib tutup. Kalau tak cukup syarat untuk solat dengan pakaian kita ada, mungkin nampak bentuk badan dan sebagainya, maka pakaian kita belum menepati syarat. Subhanallah. Kita bimbang para wanita sekalian, pakaian yang menutup aurat sempurna adalah kain kafan kita. Masa tu dah tak ada guna sebab dah tertutup pintu taubat kita. Jadi pakailah pakaian menutup aurat sebelum betul-betul kita ditutup saat kita tak bersedia nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Kemudian syarat sah seterusnya apa dia? Suci ataupun wuduk. Suci tu ya dan wuduk. Orang lelaki tak ada masalah bab wuduk. Orang lelaki pakai foundation ke? Tak pakai kan? Bedak-bedak tak pakai kan? Gincu tak pakai. Orang perempuan satu bedak. Kadang ada bedak yang memang kali saya. Dia kata bertahan 8 jam. Lepas tu ada pula bertahan 12 jam. Yang tu lagi nak beli. Dia kata kalau berpeluh lagi shining, flawless. Betul lah, kita tak faham benda-benda ni. Kita takut kita flawless di dunia, di akhirat kelak wajah kita hitam berdebu. Sebab di padang mahsyar ada 2 wajah je. Putih, berseri, cerah, terang. Yang kedua hitam, berdebu di padang mahsyar. Walaupun hidup di dunia cerah putih, walaupun hidup di dunia kulit dia gelap negro, hitam legam, tapi akan dibagikan 2 wajah ini sahaja. Subhanallah. Sebab itu orang yang risau wajah dia takut tak flawless di akhirat kelak, dia jaga betul-betul wuduk dia. Sebab antara wajah yang bercahaya di akhirat kelak kesan wuduk. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk yang berbekas kesan. Maka lebihkanlah had wuduk tu. Kalau muka tu lebih sikit lah, tangan lebih sikit lah, supaya nampak kesan daripada wuduk tu akan keluarkan cahaya di padang mahsyar. Nabi dah tahu itu umatku. Nabi tahu siapa yang Nabi nak tarik beri syafaat. Wajah-wajah yang bercahaya daripada cahaya wuduk, cahaya Al-Quran, cahaya selawat dan cahaya solat. Subhanallah. Orang perempuan ini cabaran hari ini. Cabaran sungguh. Bedak kali sair, foundation kali sair. Kita boleh nampak kalau dia R&R mana-mana, bila dia cuci muka nampak berminyak. Orang lelaki tolong perhatikan isteri tuan-tuan sekalian. Tengok kalau dia ambil wuduk, dia cuci muka tu kalau nampak berminyak lagi, lepas tu kita kata ambil tisu jap. Kenapa bang? Kita pun cuba sapu. Bukan romantik. Isteri kata wah makasih bang, macam romantik. Kita pun cuba sapu kat muka dia, nampak coklat lagi, awak pergi ambil wuduk balik. Kalau sebelum solat, sebelum keluar nak jumpa manusia, kita boleh habis masa 15 minit, setengah jam untuk hias muka. Tapi kenapa nak jumpa Allah? Allah nak wajah yang bersih berhadapan dengan dia. Kita tak boleh habiskan masa untuk Allah. Lelaki ni rumah terbuka apa semua ni, tumpah semayang rumah orang, singgah sekejap apa semua. Masya Allah.
Kalaulah kita tahu benda tu kalis air apa dan sebagainya, kalau sekadar dengan air tak hilang makeup kita, tak hilang semua tu belum cerita bab hukum makeup semua tu lah, saya nak cerita bab wuduk saja. Kalau tak hilang, bawalah ready, siap-siap pencuci muka kan, ataupun makeup remover ataupun tisu tu semua. Ni gincu ada yang tak hilang. Semayang tu nampak kesan gincu ni, ada yang pakai eyeliner apa semua, kalau tak hilang semua itu kena rata, ia menghalang wuduk contohnya. Ni ada yang pakai ni kan. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. 20 tahun semayang, 20 tahun tak jaga syarat sah wuduk, takut solat sia-sia, tak dapat apa-apa pahala. Bukan itu saja, bila tak sah menanggung bebanan tak sah solat tu orang perempuan. Orang lelaki dia tengok isteri dia, tuan-tuan takkan lepas. Bukan tuan-tuan semayang, tuan-tuan jaga salat, tuan-tuan rasa tuan-tuan lepas. Ini yang dikatakan cinta si dia nombor 3 ni. Sebab apa? Letak Allah nombor 1. Tegur isteri. Sebelum keluar di rumah terbuka kan, pusing 7 kali. Pening tu bang, tak jadi keluar lah. Tak payahlah 7 kali kan. Suami tolong tengok atas ke bawah. Isteri pun pelik. Kenapa awak ni? Kenapa ni? Kan tak jadi keluar pula. Tengok atas bawah, pusing belakang. Tukar baju. Kenapa pula? Ketat nampak belakang tu. Cuba berjalan. Masa berdiri tak nampak, bila berjalan nampak. Tukarlah baju awak. Sebab apa? Sayang Allah nombor 1, sayang Rasul nombor 2. Sayang isi kerana Allah dan Rasulullah. Yang ni suami yang macam ni yang terbaik. Sebab Nabi sebut suami yang dayus, ad-dayus finnar. Nabi kata lelaki dayu dalam neraka. Dalam hadis yang sahih lain Nabi sebut lelaki dayu tak mencium bau syurga. Sedangkan Rasulullah kata syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan.